Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Nur Izzah binti Roslan sebagai wartawan Titas TV anda. Perkataan tamadun secara umumnya dikaitkan dengan konsep pembangunan, perubahan, kemajuan dan peradaban yang dicapai oleh sesuatu bangsa atau kaum di dunia. Pelbagai takrif telah dikemukakan oleh para sarjana serta masyarakat yang mempunyai definisi tersendiri mengenai konsep tamadun. Bersama saya dalam konteks yang bakal dibincangkan iaitu konsep tamadun menurut Islam dan Barat. Menurut Islam, tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Kedua-dua unsur ini amat penting untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat. Mengikut pandangan Said Naqib Al-Atas, tamadun ialah pencapaian tata susila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. Pandangan sarjana Islam ini turut disokong oleh sarjana Barat iaitu Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah amat penting dalam konsep tamadun. Beberapa definisi bagi perkataan tamadun telah diberikan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa kini. Mengikut Abu Bakar Hamzah 1972, tamadun ialah suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama ada berupa skala abstrak maupun skala material. Manakala mengikut Mahmud Taib An-Najmi 1971, tamadun ialah peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia untuk meningkatkan dan menambah hasil pengeluaran sama ada dari segi pemikiran maupun kebendaan. Seterusnya, bagi masyarakat Barat pula, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah, terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Menurut beberapa sarjana Barat seperti Golden Child, pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat. Darcy Ribeiro dan R.A. Buchanan pula menolak unsur rohaniah dan hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun. Mengikut Will Doran di dalam bukunya yang berjudul History of Civilization, menjelaskan bahawa tamadun ialah satu sistem sosial yang menolong manusia untuk mempertinggikan kedudukan. Menurut Redfield 1980 pula, menjelaskan bahawa tamadun ialah satu cara hidup yang dapat diberikan kriteria tertentu dan mengibaratkan tamadun sebagai beberapa puncak pencapaian sama seperti puncak-puncak gunung di permukaan bumi. Pernahkah anda mendengar perkataan tamadun dan dari mana asalnya perkataan tamadun ini? Tamadun secara umumnya bermaksud pencapaian kemajuan dalam aspek kerohanian dan jasmani sesuatu masyarakat yang memberi fokus dari sudut ilmu dan fizikal. Terdapat dua definisi tamadun dari segi bahasa iaitu dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Inggeris. Perkataan tamadun itu sendiri berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasar dana yang bererti beragama dan dari perkataan tersebut muncul pula perkataan madana serta tamadana yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Dari perkataan tamadana tersebut lahirlah perkataan tamadun. Terdapat juga perkataan lain yang membawa maksud dan merujuk kepada definisi tamadun seperti umran. Umran adalah terbitan daripada perkataan amara yang bererti kawasan tanah atau rumah yang didiami, diduduki orang, tinggal menetap, segolongan penduduk yang menetap dan seumpamanya dalam suatu keadaan yang berkembang subur lagi makmur dari keadaan kering tandus atau terbiar dan binasa. Seterusnya ialah hadarah yang bermaksud tanah yang diusahakan, kampung, kota atau bandar. Dan yang terakhir ialah madaniyah atau mudun yang bererti memiliki ciri-ciri tamadun. Beralih pula kepada perkataan yang membawa definisi tamadun dalam bahasa Inggeris iaitu civilization. Perkataan ini berasal daripada perkataan Civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar dan kota yang merujuk kepada budaya manusia yang kompleks yang memiliki sains dan teknologi serta mempunyai pengkhususan pekerjaan. Selain itu, terdapat juga beberapa pandangan dan pendapat definisi menurut istilah oleh beberapa tokoh seperti Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang bertajuk Al-Muqaddimah memperkenalkan dua terminologi iaitu Al-Umran dan Al-Hadarah dalam abad ke-14 yang membawa maksud sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat atau kota atau wilayah dan tanah pertanian yang akhirnya merintis kemajuan, kemakmuran dan pencapaian yang bersumberkan agama. Seterusnya Said Qutb. Menurutnya, segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah serta berciri-cirikan nilai-nilai moral Islam ialah definisi tamadun.
Menurut Collingwood pula, tamadun ialah satu proses bagi mencapai satu tahap kehidupan yang lebih sempurna ataupun satu proses ke arah sibil yang mana hasil daripada proses tersebut akan melahirkan ciri-ciri masyarakat yang mempunyai kehalusan diri. Menurut Arnold A. Toynbee pula, tamadun merujuk pada suatu kehidupan yang unggul yang dipandukan oleh sistem perundangan, agama, politik dan pentadbiran yang menjamin kemajuan dan keselamatan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Edward L. Farmer, tamadun ialah unit budaya besar yang mengandungi unsur-unsur sosial, tradisi dan institut yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Seterusnya, mari kita mendengar pendapat dan pandangan orang ramai tentang konsep tamadun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Titas TV, merungkai peradaban dunia. Hari ini bersama saya Cik Nur Farisha Anan yang boleh merungkaikan dan memberi pendapat tentang tajuk kita hari ini, Tamadun Islam. Assalamualaikum Cik Nur Farisha. Waalaikumsalam. Bolehkah Cik memberikan pandangan Cik tentang Tamadun Islam? Boleh. Bagi pendapat saya, tamadun Islam ialah salah satu cara hidup yang lengkap yang seiring dengan perkembangan ajaran Islam. Selain itu, prinsip tamadun Islam adalah berasaskan keyakinan, kecintaan dan pemikiran yang bertapak di dalam hati setiap manusia yang bergelar Muslim. Dalam arti kata lain, tamadun Islam juga memberi pengaruh dari segi sosial budaya, cara hidup dan pemikiran yang menaung di bawah ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fazila Raihana bersama responden kedua. Kini kita bersiaran di Titas TV. Okey, pada pendapat saya, konsep tamadun Islam ni adalah terbina di atas prinsip-prinsip yang luhur dan maktamat yang jelas yang menekankan pencapaian hidup manusia, kesejahteraan hidup di akhirat. Tamadun Islam ni juga adalah satu kemajuan yang dicapai oleh umat Islam dalam berbagai aspek hidup yang berpandukan Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Tamadun Islam ni juga lahir daripada agama Islam itu sendiri. Soalan yang kedua, menurut kamu apakah yang membezakan konsep tamadun Islam dan Barat? Menurut saya, konsep tamadun menurut Islam ni adalah menekankan kepada kedua-dua aspek, iaitu kerohanian dan kebendaan. Manakala konsep bagi tamadun menurut Barat pula hanya menekankan pada satu aspek sahaja, iaitu kebendaan dan mengetepikan aspek kerohanian. Selain itu, organisasi sosial dalam tamadun menurut Islam lebih mementingkan persamaan taraf antara manusia dan sebaliknya. Bagi pendapat Barat pula, yang hidup saling bergantung antara satu sama lain. Saya, konsep tamadun Islam secara dasarnya menceritakan tentang kekuasaan, kehebatan, kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa itu tersebut. Konsep tamadun Islam juga menceritakan tentang cara hidup yang menyeluruh, sama ada keduniaan atau keagamaan. Pembaharuan dalam konsep tamadun Islam adalah berlandaskan agama, bukannya agama mengikuti pembaharuan. Sebagai contoh, dengan mengikuti prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak yang membentuk sebuah tamadun yang maju. Berbeza pula pandangan saya tentang tamadun Barat. Tamadun Barat secara menyeluruh mengkonsepkan tentang kepentingan manusia di dunia. Sebagai contoh, pemikiran dan keinginan manusia menjadi benteng asas dalam pembinaan tamadun Barat. Tamadun Barat adalah berbeza dengan tamadun Islam kerana dalam tamadun Barat, agama dicorakkan oleh perubahan budaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nampaknya masyarakat sekeliling kita begitu cakna dan juga mempunyai ilmu pengetahuan tentang tamadun Islam. Jadi, sampai sini sahaja perkongsian kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk saksikan pada minggu hadapan dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik kami bawakan untuk anda. Merungkai peradaban dunia. Titas TV. Assalamualaikum. Bye-bye.